Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ada masalah teknikal. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Okey, sekali lagi kita bertemu di dalam kelas EBLC Starter EBLC Starter. Sorry, banyak sangat kelas EBLC. EBLC Fundamental. Yang mana hari ini kita akan menyambungkan topik yang lalu iaitu berkenaan dengan kemahiran asas kejayaan rangkaian. Okey. Okey, so pada minggu ini kita akan sambungkan daripada kelas yang bulan 1 yang lalu yang mana pengetua Akademi Perniagaan CAN kita iaitu Mr. Chan Kok Liang akan berkongsikan dengan lebih lanjut tentang beberapa kemahiran yang mana amat-amat diperlukan oleh para CBO terutamanya yang baru join CNI, okey, untuk meneruskan bisnes di CNI. Alright, jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, sekali lagi selamat datang kepada orang-orang baru sebab saya nampak tadi ramai juga muka-muka baru yang saya tak pernah jumpa sebelum ni. Okey, selamat datang kepada anda semua dan juga kepada yang CBO yang sedia ada. Okey, tahniah kepada anda semua kerana dapat hadir pada malam ini. Okey, jadinya pada malam ini sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, jom kita tengok dulu pada peringatan mesra iaitu pastikan video dibuka dan mikrofon ditutup untuk memastikan tiada gangguan dari segi komunikasi. Okey, so pastikan anda sentiasa berada dalam keadaan mute, keadaan yang diam, senyap. Okey. So seterusnya sila rename nama anda jika nama akaun bukan nama sebenar anda disertai dengan lokasi anda untuk tujuan pendaftaran. Tapi at least kalau nama anda betul dah okey dah. Sebab ini untuk tujuan kita buat record anda hadir pada malam ini. Dan juga sepanjang sesi pelajaran anda boleh bertanyakan apa jua soalan melalui ruangan chat box. Ada apa-apa kemuskilan dan dari masa ke semasa para speaker kita akan melihat chat box untuk menjawab persoalan anda. Okey? So itu adalah ingatan mesra. Jadi sebelum kita pergi kepada topik pada malam ini, jom kita go through, kita imbas kembali topik yang lalu yang mana pada sesi EBLC Fundamental pada bulan Januari yang lalu iaitu bahagian 1, Mr. Chan ada berkongsikan dengan anda tentang 7 langkah bagaimana untuk buat penajaan secara berterusan dan juga 5 teknik duplikasi yang berkesan. Okey, banyak info yang telah beliau kongsikan pada sesi yang lalu dan juga beliau ada berkongsikan tentang matlamat iaitu tentang SMART goal, tentang rancangan dan juga pelan aksi ataupun tindakan apa yang anda perlu buat lepas buat rancangan. Okey, berkenaan dengan SMART, okey, SMART goal, berkenaan bagaimana untuk menetapkan matlamat, 5 perkara ini perlulah ada untuk memastikan anda punya matlamat itu realistik, boleh diukur, boleh dicapai khusus dan ada masa-masa tertentu. Bukan letak matlamat tapi tak ada buat apa-apa tindakan, itu orang panggil mimpi sahaja. Okey. So pastikan matlamat ni adalah benda yang sesuatu yang telah anda fokuskan dan cuba untuk dapatkan. Alright. So dalam masa sama anda juga perlu buat rancangan. Rancangan bagaimana, apa masa, berapa lama tempoh untuk naik pangkat dari satu peringkat ke satu peringkat yang lain. Berapa lama masa untuk mencapai satu-satu matlamat anda itu. 2 hingga 4 bulan ke, 2 hingga 5 tahun ke, untuk merealisasikan segala impian, segala mimpi-mimpi anda sebelum ini untuk mendapatkan pendapatan stabil dalam CNI dan juga membesarkan rangkaian anda secara keseluruhan. Okey. Dan seterusnya Mr. Chan juga ada berkongsikan dengan anda bagaimana pelan aksi ataupun tindakan, iaitu sebelum bertindak anda perlu lengkapkan diri, buat temu janji melalui telefon, cari tempat yang sesuai kat rumah ke, dekat restoran ke dan sebagainya, dan cari waktu yang sesuai untuk anda buat penajaan ataupun buat jualan produk. Dan yang terakhir sekali, Mr. Chan juga ada kongsikan dengan anda tentang
apa tindakan yang perlu anda buat ketika bertindak, semasa bertindak. Okey, buka perbualan, ceritakan tentang form HD, okey. Mencadangkan produk, okey, apa yang beliau perlukan. Jadi pendengar yang setia dan seterusnya, bagaimana untuk menaja apa tindakan-tindakan yang perlu anda lakukan. Okey, semua ini saya tak cover banyak sebab semua ini telah dikongsikan dalam sesi kelas sebelum ini. Jadinya pada malam ini, okey, kita akan bersama-sama bukan sahaja dengan pengetua Akademi Perniagaan CAN kita, iaitu Mr. Chan Kok Liang, dan bersama-sama dengan beliau dua insan yang cukup luar biasa hebat juga, pemimpin di CNI, iaitu yang pertamanya seorang Ruby Agency Manager yang baru naik, yang baru capai pangkat pada bulan yang lalu, iaitu Puan Zainab Amil Hamzah atau lebih dikenali sebagai Puan Sur, yang datang jauh daripada Tawau, Sabah. Dan seterusnya kita juga ada seorang insan yang hebat, seorang lagi yang cukup luar biasa, iaitu Diamond Agency Manager Puan Suhaila Mama Alsid, yang mana mereka berdua ni akan backup Mr. Chan. Bukan backup lah, maksudnya dia akan terangkan lebih lanjut melalui pengalaman mereka sewaktu membuat jualan dan juga membuat penajaan di CNI. Yang mana pada malam ini Mr. Chan akan fokuskan tentang dua topik utama, iaitu satunya form HD, iaitu bagaimana untuk membuka bual bicara, dan yang keduanya penerapan dasar ABC. Yang ni yang kita cakapkan satu benda yang sangat-sangat perlu bagi mereka yang baru join. Sebab kita faham orang ni tak berapa nak fasih lagi tentang CNI, so mereka perlukan bantuan melalui dasar ABC ni. Okey, untuk dasar ABC ni, apa benda ABC ni kita akan cerita sebentar nanti. Sebab bukanlah saya orang yang akan bercerita, kerana kita bersama-sama dengan kita, iaitu Pengetua Akademi Perniagaan CNI, CAN, yang ada pengalaman lebih daripada 30 tahun dalam bidang industri jualan langsung ni. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput iaitu Mr. Chan Kok Liang. Berikan tepukan gemuruh untuk beliau. Dipersilakan Mr. Chan. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Ridwan. Selamat malam dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para leader, para sifu-sifu saya, bos-bos saya, leader-leader, ya, CBO-CBO yang saya hormati dan saya sayang sekalian. Apa khabar anda semua? Luar biasa baik. Jadi saya rasa sangat-sangat bersyukur, ya. Jutaan terima kasih kerana kita dapat berjumpa sekali lagi dalam EBLC Fundamental kelas yang keempat ini, ya. Dan saya rasa bersyukur juga kerana apa, kita masih lagi bertahan, masih lagi hidup, ya, dengan selamat, ya, dan kita terus, ya, bangunkan kerjaya kita dengan lebih sukses, ya. Malam ini saya akan berkongsi dengan anda satu topik, iaitu form HD dan bagaimana kita menerapkan dasar ABC. Ya, saya rasa kedua-dua kaedah ini sangat-sangat penting, ya, dalam membuka rangkaian, ya, kita. Kenapa? Kerana kedua-dua ini adalah asas kemahiran, ya, yang perlu kita menguasai untuk membuka rangkaian, ya, dengan secara besar, dengan lebih mantap, dengan lebih kukuh. Yang penting hari ini kita berinteraksi. Bagi saya akan mulakan dengan teori, dan seperti biasa yang lalu, saya akan jemput, ya, speaker, ya, untuk menceritakan pengalaman mereka, ya, termasuk Puan Suhaila dan juga Puan Sur, untuk, ya, menerangkan secara praktikal bagaimana mereka menjalankan aktiviti form HD dan juga penerapan dasar ABC itu. Baik, kita mulakan dengan form HD. Bagaimana kita menggunakan, ya, rangka ini? Ya, sebenarnya ia adalah, ya, bila kita membuka perbualan, ya, dengan prospek kita. Form HD ini boleh dijadikan sebagai rujukan kepada anda sebagai pemula bicara anda, ya, untuk memulakan ataupun membuka suatu perbualan. Anda perlu melalui pertanyaan, ya, berkomunikasi dengan prospek itu untuk kena pasti
minat prospek dengan lebih mendalam. Anda perlu juga manfaatkan form HD ini untuk memahami ya keperluan mereka, memenuhi keperluan mereka dan juga mencipta keperluan mereka, khususnya dalam kesihatan dan juga perniagaan. Yang penting ialah akhirnya dapat merealisasikan impian mereka supaya menjadikan impian ya menjadi kenyataan untuk prospek-prospek Anda. Jadi berikutnya, apa itu FORMHD? Ya, sebenarnya F, family, iaitu status keluarga. Status keluarga itu sangat-sangat penting kerana kalau kita tidak ya faham akan keadaan sebenar keluarga prospek itu, kita tidak dapat ya bagaimana untuk masuk topik untuk penajaan. Ya, sama ada mereka ini lebih cenderung lebih minat terhadap produk untuk menjadi pengguna ataupun untuk memulakan perniagaan dengan CNI. Jadi kita kena faham ya keadaan ataupun status keluarga mereka, pasangan mereka ataupun anak-anak mereka ya, dan juga mampu ke tak mampu ya mereka menjalankan usaha perniagaan dalam CNI ini. Kita boleh ya faham lebih mendalam ya melalui perbualan kita secara form HD. Jadi F itu adalah family. O itu adalah ya occupation ya ataupun pekerjaan mereka. Sama ada mereka ni ada bisnes sendiri ataupun mereka makan gaji. Jadi keadaan pekerjaan mereka ni stabil ataupun kurang stabil. Ya, pendapatan mereka sekarang ni macam mana? Ya, money ya, M, ya, status kewangan. Ya, status rekreasi minat mereka. Sama ada mereka suka masak ke, suka main bola ke, hobi mereka ya bagaimana? Suka melancong ke? Jadi kalau kita faham akan keperluan mereka, kita bolehlah ya memenuhi dan juga mencipta keperluan mereka tu. Ya, H, health, kesihatan mereka. Sama ada mereka ni buat senaman, exercise tiap hari macam Haji Ramli dan Puan Hajah Siti Nolia ya, mereka buat exercise macam Haji Zainal ada juga buat exercise tiap pagi bersenam ya. Kalau bersenam mereka lebih sihat. Jadi kesihatan mereka macam mana? Status kesihatan ya, dream, D, impian mereka. Ya, bagaimana impian mereka, sama ada mereka nak ya menjalankan perniagaan ataupun mereka nak ya stop ya pekerjaan mereka ataupun mereka ya ada cita-cita besar untuk menjayakan kerjaya jurnal langsung. Jadi kesemua ini perlu kita manfaatkan form HD ini untuk buka perbualan, untuk memahami, untuk memenuhi keperluan masing-masing. Jadi berikutnya kita teruskan dengan ya form HD ini. Baik. Ridwan. Next slide. Ya. Ini penting untuk makluman semua usahawan dalam hidup kita. Kita sebenarnya nak ya memenuhi keperluan kita. Keperluan dari peringkat yang paling asas, iaitu keperluan fisiologi ya sampai peringkat yang paling atasan, iaitu aktualisasi diri ataupun self extreme. Ya, tahap yang paling asas itu keperluan fisiologi termasuk nafas kita. Kita perlukan udara yang segar, yang sihat, ya, yang tanpa ya pencemaran, air, makanan, tidur, ya, yang cukup, ya, keseimbangan fisiologi, rembesan dan juga seks, ya. Keperluan keselamatan. Ini keperluan yang satu tahap lagi. Keselamatan terhadap diri, ya, perlindungan kesihatan supaya kita boleh lagi bekerja, supaya kita boleh menjayakan kerjaya, ya, keselamatan kerja, ya, keselamatan keluarga. Jadi itulah sebabnya bila kita ada wang, kita akan beli insurans, ya, kita akan memastikan keselamatan keluarga dijamin, ya. Keperluan emosi dan kepunyaan.
termasuk persahabatan, cinta, keintiman seksual dan sebagainya. Ini keperluan emosi dan juga kepunyaan, ya, keperluan yang tingkat yang ketiga. Kemudian keperluan hormat. Kita perlukan ya hormat sebab kita ada maruah kan. Jadi kita kena harga diri. Ya, kita dihormati oleh orang lain, kita rasa bangga, kita rasa syok. Ya, jadi ini penting juga. Ya, keperluan hormat itu. Sama juga bagi orang lain, mereka perlukan hormat, perlukan penghormatan, perlukan pengiktirafan, perlukan ya kita memberikan penghormatan. Jadi keperluan ini semua manusia ada. Yang kelima, iaitu rasa ingin tahu, mencari ilmu. Keperluan itu ada. Keperluan estetik juga, ya, keperluan untuk pengetahuan. Itu yang kita cari, keperluan itu. Akhirnya kita nak merealisasikan ya diri, impian kita untuk actualization, ya, actualisasi ya diri kita. Jadi kita naik peringkat demi peringkat untuk memenuhi keperluan kita. Ini adalah hierarki keperluan manusia, ya, yang dinamakan Maslow Human Needs. Dan hubungannya dengan keperluan di sebelah kanan itu perlu juga, yaitu keperluan nilai hidup. Nilai hidup dari yang paling asas, yaitu mencari kelangsungan hidup, ya, yang di bawah itu peringkat nombor 1, yang kedua dikategorikan dalam mencari kelangsungan hidup, mencari cinta, ya, itu keperluan emosi dan kepunyaan itu, ya, mencari kemasyhuran, kita perlu penghormatan, kita perlu naikkan martabat diri, maruah kita, ya, mencari kemasyhuran. Kemudian selain daripada pengejaran yang realistik, yang paling asas ini, kita perlu juga mencari kebenaran, mencari kebaikan, mencari kesabaran, mencari kebijaksanaan, kesucian. Ini adalah tahap nilai hidup yang lebih tinggi dan paling tinggi. Jadi semua manusia perlukan ya keperluan ini ya supaya ya dapat memenuhi keperluan terhadap nilai hidup yang lebih tinggi juga perlu kita mencari. Sebab apa? Sebab dia sangat-sangat penting. Ya, demi masa sesungguhnya manusia selalu berada di dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh dan selalu berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kebaikan, berpesan-pesan dengan kesabaran. Ini adalah nilai hidup yang sangat-sangat penting yang perlu kita cari bersama-sama. Selain daripada kependaan. Kependaan itu penting. Ya, itulah sebabnya kita nak mencipta legasi dalam CNI, mencipta kerjaya dalam CNI dan ya mewujudkan satu perniagaan bersama dengan MLM CNI. Jadi ini adalah basic kependaan ataupun materialistik ataupun jasmania. Jasmania ini semua orang perlu. Di samping itu sebelah kanan kita perlu juga naik ya taraf kita sampai ke tahap yang paling tinggi yaitu non materialistik secara rohania ya yaitu ya sesuatu spiritual ya pursuit yang penting dalam hidup kita. Jadi keperluan nilai hidup, keperluan manusia kedua-dua ini perlu seimbang. Perlu seimbang. Jadi itulah sebabnya kita kena fahamlah. Faham akan prospek punya keperluan sekarang ni di mana. Yang paling asas nak cari wang, yang paling asas nak cari keselamatan ataupun mereka ni ada keperluan untuk memiliki sesuatu, ya, kerjaya dan perlu dihormat. Ya, jadi ini adalah keperluan, ya, prospek kita. Begitu juga adalah keperluan kita bersama-sama, ya. Jadi seterusnya, jadi kita kena seimbangkan kedua-dua, ya, kependaan dan juga non materialistik, spiritual, ya, rohania. Perlu kita seimbangkan kedua-dua keperluan ini. Berikut saya akan menjemput ya dua insan yang luar biasa untuk ya berlakon. Mereka ni macam seorang
usahawan CNI jumpa dengan seorang prospek, bagaimana memulakan bicara, bagaimana mereka membuka perbualan, dan sama-sama kita menghayati apa keperluan yang ada dalam prospek yang Kak hadapi itu. Kita jemput Zuraidah dan juga Dr. Zaidi untuk memulakan perbualan ini. Senario nombor 1, silakan. Baik, terima kasih Mr. Chan. Okey, untuk senario pertama ni saya adalah seorang CEO dan Zuraidah. Saya prospek. Ya, okey, baik. Saya mulakan. Okay. Salam Kak. Nama saya bukan Siti, saya Zaidi. Okey, dengar lorat akak ni, akak orang Kelantan ke? Kampung kat sana, ahli keluarga memang semua dekat sana? Saya asal kampung memang Kelantan. Oh, kalau macam tu, akak kerja kat mana Kak sekarang? Sibuk kerja? Dah, saya suri rumah, sibuk anak, sibuk kerja rumah. Oh, mesti apa ni sibuk dekat rumah kan, layan suami dan sebagainya. Okey, kalau macam tu, akak suka buat apa waktu lapang? Bersenam ke? Masak-masak ke? Saya jarang senang tapi saya sukalah buat kuih muih, kek masa lapang. Wah, memang suka buat kuih muih ni. Jadi akak memang ada buat kuih muih ni untuk dapatkan pendapatan sampingan? Masa raya tu adalah sikit-sikit. Biasanya untuk anak-anak, Alhamdulillah. gigi je. Tapi kan Kak, saya nampak akak ni lesu je. Akak sihat tak? Lah. Ke penat sangat buat kerja di rumah? Iya, ketara. Saya ni memang rasa letih, kurang tenaga. Macam mana tu? Jadi akak kena tahu, akak nak impian kesihatan yang baik atau kejayaan dalam kehidupan? Dua-dua saya nak. Tapi bagi saya paling penting ialah kesihatan lah yang paling baik. Okey. Terima kasih kepada Zuraidah, Dr. Zaidi. Kita berhenti di sini. Jadi macam mana lakonan mereka ni? Pas dah? Macam orang Kelantan dah? Ya? Logat mereka okey dah? Ya? Abang Ijay? Okey dah? Orang Kelantan okey dah? Ya. Okey. Jadi dari sini, senario nombor 1 ini dari pertanyaan, dari jawapan ya, Kak tu, okey. Jadi kita faham sebenarnya dia berasal dari mana? Dari Kelantan. Okey. Jadi Kelantan memang ada budaya dia sendirilah. Jadi Kak ni dia suka apa? Dia suka buat kek. Dia suka memasak ya. Dia suri rumah tangga. Tapi dia cari rezeki buat kuih muih, buat kek dalam masa lapang. Jadi dia punya rezeki perniagaan ini sebenarnya kurang baiklah ya. Cuma dalam masa raya ya ada rezeki sedikit ya. Biasanya buat untuk anak-anak dan jiran-jiran saja. Jadi ini adalah sedikit ya latar ya keluarga, status keluarga dan juga latar form itu ya. FORM itu. Jadi sebagai pendengar kita kena menghayati. Kita kena mendengar dengan baik. Kita kena ambil perhatian. Kita kena pedulilah. Bila kita peduli, kita faham akan keperluan mereka, barulah kita dapat memenuhi keperluan mereka. Barulah kita boleh mencipta keperluan untuk menjalankan usaha perniagaan CNI ataupun mencipta ya kerjaya sendiri. Jadi itu penting ya. Kemudian H, bagaimana kesihatan ya Kak ini ya dan juga dream impiannya. Kita masuk ya slide yang satu lagi. Ridwan, bagaimana? Ya, kesihatannya nampak dia letih, kurang bertenaga. Okey, macam mana bila dia tanya, ya, pertanyaan itu cantik juga sebab apa? Ya, kena buat pilihan.
pilih satu antara dua. Ya, pertanyaan ialah, ya, Kak mengimpikan kesihatan yang baik atau kejayaan dalam kehidupan? Kena pilih satulah. Ya, pertanyaan macam ni. Jadi Kak ini dia reply. Kedua-dua saya nak. Dia nak dua. Satu ialah kesihatan. Satu ialah cari rezeki. Ya, dia perlu perniagaan. Jadi kedua-dua ni yang mana lebih penting? Sebenarnya kesihatan, ya, itu lebih penting bagi Kak itu. Jadi lepas kita faham, ya, keadaan ini, kita tahulah, ya, leaf ke, probiotik ke, ya, omega ke, new organic ke, ataupun TMM ke, jadi sesuai, ya, untuk dipentangkan, ya, untuk dicadangkan. Dan kita boleh mulakan dengan topik, ya, perbualan begini dan memahami akan keperluan mereka, barulah masuk topik itu. Ini secara offline. Kalau online lain. Online ni sekarang ini senang sikit. Ya, posting, melalui posting faham, ataupun cek Facebook posting bagaimana keluarganya, bagaimana, ya, karakternya, wataknya, sifatnya, ya, bagaimana, ya, keadaan pekerjaannya. Jadi dari sana kita juga dapat maklumat tertentu, ya. Jadi itu adalah online, social media. Tapi secara offline kita perlulah go through form HD ini supaya lebih memahami keperluan mereka, ya, prospek kita. Jadi seterusnya kita jemput, ya, Churaida dengan Dr. Zaidi untuk, ya, pelakon sekali lagi untuk senario yang kedua. Okey, baik. Untuk Okey, saya jadi anda ya. senario yang kedua ni Churaida jadi CBO pula. Assalamualaikum bang. Oi, abang ni nampak, abang ni orang Pahang Saya tengok nombor kereta abang ni start dengan C. Waalaikumsalam. Ya, saya memang orang Pahang. Kereta plate sini dah lama dah, kereta wajah ni. Keluarga saya memang ramai dekat sana. Oh, patutlah macam kenal. Pahang dekat daerah mana ni bang? Ramai lagi tak saudara mara kat sana? Rasa-rasa saya- macam saudara saya je abang ni. Bukan bosku. Okey, saya asal sebenarnya dari Jerantut, Pahang. Ramai saudara mara saya di sana, termasuk mak ayah saya. Oh, ya ke? Jadi sekarang ni abang ni kerja kat mana Sebagai apa Saya sekarang buka warung saja, jual nasi lemak pagi-pagi dekat Shah Alam ni, depan jalan tu. Mantap bang. Saya memang suka nasi lemak ni bang. Mesti sedap kan bang? Okey, jadinya kalau macam waktu petang kan, selain daripada jual nasi lemak ni, abang masa lapang abang buat apa? Ada bersukan tak? Ada bersenam tak? Jogging ke, treadmill ke, mana-mana ke? Betul tu. Dulu memang saya suka main futsal lah, tapi sekarang dah PKP ni memang boleh main dekat rumah je lah. Main treadmill ke dan sebagainya. Yelah, faham kan bang? Sebab sekarang ni PKP ni tak boleh lah nak berjalan suka hati kan. Jadi selain daripada jual nasi lemak ni kan, abang ada buat pekerjaan lain tak? Selain daripada, ni lah nasi lemak ni kan? Okay, selain daripada nasi lemak ni, saya pun ada tolong-tolong sikit lah. Isteri saya, dia buat hias pelamin. Kalau ada tempahan pelamin pada hujung minggu. Oh, terbaik. Jadi kalau macam saya nak tempah pelamin esok-esok, bolehlah saya kontak abang Boleh bosku. Yelah, saya tengok abang ni pun selalu sibuk kan. Buat kerja macam-macam, buat itu, buat ini kan. Tapi nak tanyalah abang ni kalau berehat cukup tak hari-hari? Kesian tengok abang ni. Itu masalah dia. Memang setiap hari pukul 3 pagi saya dah kena bangun sediakan nasi lemak. Tekanan darah saya pun memang tinggi lah bila cek. Itu yang saya tengah cari peluang untuk memperbaiki keadaan saya ni. Okey, faham. Tak apalah. Macam ni, abang nak dengar tak kalau saya boleh ceritakan tentang peluang yang boleh memberikan abang lebih masa untuk berehat dan juga peluang untuk abang hidup lebih baik? Dua-dua memang saya nak. Tapi sekali lagi lah, memang kesihatan yang adalah benda yang paling penting buat saya. Baik, terima kasih kepada pelakon kita, luar biasa. Okey, cukup menarik, suara yang cukup manis. Okey. Ya, luar biasa. Dari senario yang kedua ni kita faham, ya, prospek ini dia datang berasal dari mana? Dari Pahang.
Cerantut, ya, Cerantut. Banyak peladang-peladang berkebun di sana lah, ya, di Cerantut sana, ya. Memang cantik tempat itu, ya. Jadi, ya, dari Pahang, ya. Dia punya kereta sebenarnya plate C, plate C, mulakan dengan C. Jadi dari sana kita juga faham sebenarnya emak dia, ayahnya masih lagi berada di Serantut, di Pahang. Dari sana kita juga faham akan, ya, abang ini dia sekarang ini jual nasi lemak. Dia ada bisnes, ya, sendiri, buka warung sendiri. Dia jual nasi lemak di mana? Dekat Shah Alam. Ya, walaupun dia asalnya dari Pahang, Cerantut, tapi sekarang ini dia telah menjual, ya, nasi lemak di Shah Alam. Jadi biasanya dia main apa? Dia punya hobi, dia punya minat, rekreasinya adalah main futsal. Ya, kalau pemain bola sepak memang sukalah, ya, dalam topik, ya, bola sepak lah, sukan lah. Ya. Bila diceritakan Manchester United ke, ataupun Chelsea ke, Arsenal ke, Liverpool ke, ataupun, ya, Manchester United ke, Manchester City ke, Bayern Munich ke, jadi bola sepak ini, ya, adalah topik, ya, yang mereka gemari lah, yang berminat lah. Jadi selain daripada nasi lemak, ya, ada kerja lain memang, ya, ada. Biasanya kalau weekend, ada tempahan, ya, hias kelamin, dia akan tolong isterinya untuk, ya, buat, ya, dia tolong, ya, tolong isterinya. Jadi ini adalah secara pendapatan, ya, pekerjaan dan juga pendapatannya. Kemudian kita juga faham, ya, akan dia punya kesihatan tidak cukup tidur, ya, kurang cukup rehat, ya, sebab dia bangun awal pukul 3 pagi sudah bangun untuk sediakan nasi lemak. Jadi kalau long term, begini memanglah letih, ya, bagi prospek inilah. Jadi abang nak dengar saya ceritakan tentang peluang, ya, yang boleh memberikan abang lebih masa untuk berehat atau peluang untuk abang hidup dengan lebih baik. Kedua-dua pilihan ini baik. Satu ialah untuk berehat. Satu ialah untuk hidup dengan lebih baik. Jadi kedua-dua ini, ya, pertanyaan yang cukup baiklah. Jadi abang itu dia pilih, dua-dua dia nak. Dia nak, ya. Tapi yang paling penting bagi dia adalah kesihatan. Kesihatan itu paling penting. Jadi ini adalah prospek yang kedua, ya. Jadi kita sudah faham akan keperluan abang ini. Jadi boleh kita ceritakan CNI, kita boleh ceritakan tentang produk CNI yang boleh, ya, memberikan tenaga, ya, Royal Jelly ke, ataupun Leaf ke, ataupun probiotik ke, yang boleh kita cadangkan, ya, untuk abang ini supaya dia lebih sihat, supaya dia lebih bertenaga, ya, boleh kita cadangkan kepada abang ini, ya. Jadi kita sudah faham. Lepas tu kita masuk, ya, ke senario yang ketiga. Kita tengok prospek ini bagaimana. Bagaimana pula. Kita jemput Juraida dan juga Zaidi. Thank you. Okay, baik. Terima kasih Mr. Chan. Untuk yang ini saya akan menjadi CBO dan Cik Juraida akan menjadi prospek. Baik. Okey, baik. Salam Kak. Saya selalu nampak anak-anak awak ni main dekat taman permainan dekat sana. Berapa orang anak Kak sekarang? Waalaikumsalam, Dek. Yang awak nampak tu anak bongsu saya. Saya ada lagi 13 orang anak. Kakak dan abang-abang si bongsu tu. Tapi jarang nampak awak dekat sini. Awak kerja dekat mana sekarang? Memanglah saya kerja sebenarnya ada banyak outstation jugalah. Saya kerja bahagian pemasaran, edar produk minuman. Kalau macam tu, kalau selalu balik rumah dah habis kerja, waktu terluang suka buat apa? Selalunya saya suka lepak lah dengan kawan-kawan kan, main badminton, tapi last-last tu bukannya main badminton, membawang juga di luar gelanggang tu. Jadi last-last tu memang saya tak exercise lah jawabnya. Okey Kak. Jadi kalau sekarang ni memang selalu keluar kawasan. Sebab kerja tadi saya dengar, saya lihat sebagai bahagian pemasaran.
Jadi mesti selalu keluar kawasan. Jadi mesti akan ada pendapatan yang bagus kan? Pendapatan yang bagus tak bagus adalah dalam 6-7 ribu macam tu. Tercakap pula pendapatan saya. Tapi sebenarnya kan kalau macam zaman sekarang ni lah, sejujurnya duit saya ni habis untuk pelajaran anak-anak. Maklumlah, yuran pelajaran budak-budak sekarang ni kan mahal. Saya ni masih lagi nak cari peluang pendapatan tambahan. Maklumlah kalau anak dah 13 orang tu, kalau kita nak bagi dia orang sekolah bagus-bagus dengan tuitionnya semua lagi kan, semua nak kena bayar kan. Betul lah tu Kak. Mestilah semua yang kita kena bayar. Tapi kalau saya tengok akak ni kan memang selalu keluar station dan sebagainya. Kesihatan akak ni stabil ke tak ni? Saya nampak macam letih-letih je ni. Itulah. Awak nampak ketara yang macam akak ni ada masalah kesihatan. Sebenarnya dada saya ni selalu berdebar-debar, macam semput, tak tahulah, cepat marah kan. Itulah mungkin sebab rehat tak cukup ke cuba bagi tahu saya. Ni saya nak beritahu akak ni, rahsia ni. Nak tahu tak rahsia hidup sihat ataupun rahsia nak lipat gandakan pendapatan? Sebenarnya saya itulah saya lebih suka kalau nak awak bagi tahu saya pasal ilmu nak gandakan pendapatan, tapi bagus juga kalau bagi tahu saya pasal kesihatan ni, tapi awak bagi tahu saya pasal ilmu nak lipat gandakan pendapatan dulu. Boleh tak? Thank you. Luar biasa tepukan yang gemuruh kepada Churaida dan juga Zaidi. Ya, macam real punya drama ini. Ya, hebat pelakon, kedua-dua pelakon ni memang luar biasa. Tepukan yang gemuruh kepada mereka. Jadi pertanyaan saya, keperluan prospek ini apa dia? Keperluannya sama ada rezeki ke, ataupun kesihatan ke, ataupun nak meningkatkan lagi pendapatannya untuk menampung kos pendidikan anak dia, ataupun macam mana? Jadi pertanyaan saya begini, okey, mana satu sebenarnya keperluan prospek itu? Anda boleh jawab di sana. Tengok mana satu keperluan yang sangat diperlukan prospek itu. Sama ada rezeki ke, ataupun kesihatan ke, ataupun nak menambahkan pendapatan untuk menampung kos pendidikan anak-anak dia. Jadi mana satu yang jadi keutamaan? Sebenarnya dari perbualan tadi kita sudah nampak rezeki nak tambah pendapatan. Betul, Jadi ini adalah keperluannya. Jadi kita boleh mulakan cerita tentang CNI. Cerita tentang CNI. Keperluannya begini. Sebab kalau kita tidak faham akan keadaannya, tidak dapat kita memenuhi keperluan itu. Jadi berikutnya kita akan menjemput seorang leader yang biasanya banyak aktif dalam pasaran. Setiap pagi dia berusaha, dia bersungguh-sungguh untuk buat demo, untuk menghantar barang kepada mereka-mereka yang beli, COD, dan juga beliau banyak berkongsi pengalaman baru-baru ini dalam aktiviti CNI. Beliau baru naik pangkat Ruby Agency Manager dan beliau tiap bulan capai 6,000 personal group sales. Kenapa beliau boleh capai prestasi ini? Kita jemput Ruby Agency Manager yang baru, Puan Sur, untuk ceritakan bagaimana beliau manfaatkan form HD ini untuk buka rangkaian beliau. Dipersilakan, Puan Sur. Terima kasih. Pertama-tama sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya macam mana saya untuk mengekalkannya? Macam mana saya untuk mengekalkan saya punya prestasi? Poin yang begitu bilang orang, kalau dipikirkan susah tapi alhamdulillah dengan kita tidak putus asa,
rajinlah setiap pagi memang buka sajak mata memang kita cerita CNI lah ya. Di rumah pun kita gunakan. Jadi sebelum kita buat aktiviti keluar memang saya gunakan FB untuk post untuk supaya orang tahu kita punya aktiviti apa harian kan, supaya orang yakin dengan kita ya. Supaya mereka yakin dengan kita macam apa yang kita buat harian ya. Jadi orang yang tercari-cari, selalunya orang tercari-cari produk CNI, orang kadang malas keluar. Ya, apalagi masalah PKP kan orang malas keluar. Orang chat kita ya melalui Facebook, orang kenal kita ya. Jangan lokek lah untuk kita setiap hari post pergi ke Facebook. Sebab kadang-kadang orang tanya juga kan, kenapa juga hari-hari mukamu saya dinampak di Facebook? Itu tidak masalah lah ya. Yang penting niat kita nawa itu kita memang mencari income lah ya, mencari income ya, mencari prospek ya. Jangan loke untuk berkongsi kan. Kadang-kadang kalau sudah kita post kadang-kadang ada yang kena, ada yang tidak kena. Seperti kita mancing ikan ya. Seperti kita mancing ikan, kalau ada kena alhamdulillah, tidak ada kena kita kan selalu buat offline macam kami selalu selepas post kita round lah pergi tempat kumpulan kita ya, tempat CBO yang baru yang perlu kita bimbing macam mana boleh mereka menjana pendapatan kan, dari sharing lah macam mana boleh kita menjana pendapatan melalui bantu dorang lah ya, macam mana dorang boleh dapat income yang apa yang kita dapat dorang juga dapat ya. Jadi macam mana untuk mengekalkannya itu banyak Jadi keperluan prospek itu diutamakan lah, betul? ya, Sharing ya, dan mengutamakan kepentingan mereka ya, prospek ya, mereka ya. Ya. Jadi kepentingan mereka yang mesti kita tahu. Ada orang yang kita datang nih memang dia masalah PKP lah, masalah kesehatan lah kan. Kita kasih tahu lah masalah kita ada cek kuantum kan, kita promote dengan orang dengan kuantum kita ya. Ada yang kita datang juga yang pentingkan kecantikan, kita pun ada. Jangan ada juga yang bilang orang yang pentingkan kesehatan, ada yang pentingkan itu. Yang penting kita tahu yang kita datang nih apa yang dia perlukan. Ya. Jadi mencarilah ya minat mereka, memahami minat mereka, ya apa yang menarik mereka. Jadi Anda buat demo, Anda buat checking, PKP dan sebagainya kan? Ya kan? Ya. Demo lah paling penting demo. Kadang-kadang kita walaupun dia sudah cek kuantum, dia belum kenal produk kita kan? Dia belum kenal produk kita. Untuk kita perkenalkan mereka macam mana kehebatan produk kita mesti mau demo. Mau enggak mau kita mesti mau demo dorang supaya dorang yakin, oh betul CNI punya top lah ya, bilang begitu. Jadi sebelum bertindak ya buat demo, sebelum bertindak buat PKP, bagaimana Anda buat persediaan sebelum menjumpai prospek Anda? Dan bagaimana memulakan ya perbualan ya mengikut pengalaman Puan Sur. Ya, pertama kali kita datang ke rumah dia kan untuk memperkenalkanlah produk kita kan, dengan memperkenalkan produk kita apa yang dia perlukan kan. Kita datang ke rumah dia buat cerita sedikit lah masalah. Kadang-kadang kita pun kena tolak juga ya. Kena tolak sebab CNI ini sudah bilang orang bosan sudah kali di telinga orang. Yang gagal ini banyak yang mempengaruhi yang gagal nih. Ya, jarang yang berjaya. Jadi kita buktikan sebab macam saya sudah ada bukti. Saya buktikan dengan saya punya pendapatan kan, pelancongan. Jadi dorang yakin. Oh betul. Dorang sangka CNI sudah tidak ada. Selalunya kami dapat begitu. Tapi untuk meyakinkan dia, oh CNI masih ada. Memang masih ada. Dengan ini ya, saya perkenalkanlah satu demi satu produk tuh ya. Ini untuk apa, Nah, mulai sudahlah silaturahim tuh ya. Kita bersembang-sembang dulu, cerita lebih panjang supaya dia kenal satu demi satu lah. Baik, luar biasa ya. Jadi Puan Sur lebih fokus pada kesihatan.
topik kesihatan diberikan keutamaan. Jadi anda fokus ya pada wellness, pada produk dan buat demo untuk memenuhi keperluan prospek anda kan biasanya fokus ini. Dan juga impian lah ya ceritakan tentang kerjaya dan juga ya peluang pelancongan dan sebagainya untuk menarik ya perhatian prospek lah. Ya. Jadi fokus biasanya di sini ya dengan health H dan juga dream D kan fokus ini. Nah, sembang-sembang anda akan mulakan dengan form jugalah biasanya lah. Dengan secara natural kan? Ya, Puan Sur. Setakat ini berapa demo yang Puan Sur telah buat? Selalunya saya buat lift, neogenik, ecstasy, vitamin C, josi, Hebat. si manis. Hebat. Ya. Secara on the spot ataupun sudah buat rakaman? Kalau rakaman tuh selalunya rakam juga lah, tapi Bagus. Jadi anda juga pakai cara alat bantuan ya dengan penggunaan CBC alat bantuan anda juga buat ya secara on the spot demo itulah betul tak Puan Sur? ya. Bagus. Very good. Very good. So kedua-dua cara ini memang dimanfaatkan ya dalam prospecting anda. Bagus. Tepukan yang gemuruh kepada Puan Sur. Puan Sur apa lagi nak tambah terhadap form HT ini? Nak tambah Kenapa anda boleh mencapai 6,000 tiap-tiap bulan? Ya. sebab usaha. Rahsia di mana? Saya memang tengok selalu yang promosi itu saya tidak lokek dengan saya punya CBO, sebab saya bilang kalau ini promosi yang terbaru ataupun yang senang ini senang mau jual, kalau kamu jual ini dapat beli 2, ini ada diskon sedikit, kamu ada untung, ambil ini yang promosi supaya dorang dapat selain bonus dorang ada untung lah, untung daripada penjualan. Bagus. Jadi dapat membantu saya juga kan, membantu mereka juga, membantu saya juga. Anda manfaatkan promosi, Anda juga mementingkan ya kepentingan prospek Anda lah, ya pengguna Anda supaya dia dapat manfaat ya, dia dapat ya tambahkan nilai lah untuk prospek kita, untuk pengguna kita kan, Puan Sur. Luar biasa. Posting Anda kerap ya dibuat dalam Facebook, social media ya. Saya ada perhatikan Puan Sur memang sangat-sangat aktif, proaktif dalam posting tu. Tiap hari ada. Ya. Betul. Ini sudah jadi tabiat Anda kan? Ya, betul. Tengok. Form HT ini kita boleh buat setiap hari. Sama ada offline ataupun online. Ya, cara Puan Sur boleh kita contohi juga. Ya, cara apply kita, ya pemimpin kita perlu kita contohi. Kerana bila kita manfaatkan form HT, kita bolehlah bergerak dengan lebih pantas lagi, dengan lebih berhasil lagi. Jadi tepukan yang gemuruh kepada Puan Sur sekali lagi. Ya, ada apa-apa nak tambah lagi untuk kita sama-sama kita belajar hari ini? Ya, itu sajalah, jangan lokek untuk buat posting kan, sebab posting nih supaya orang lebih kenal kita, siapa kita sebenarnya kan. Kita pembekal produk CNI. Jadi dia tidak segan-segan untuk chat kita. Kan? Sebab dia tahu kita ini pembekal, kan? Mungkin ada orang yang tercari-cari seperti vitamin C dalam PKP memang orang perlu. Jadi dia tidak segan-segan untuk chat kita. Ada vitamin C kakak? Ada. Kadang-kadang saya bagi promosi. Saya terus ambil dia sebagai ahli saya kalau dia memang berminat untuk selalunya peniaga yang berminat berniaga, saya memang tekankan dengan promosi supaya dia bila dia sudah jadi member dia sudah dapat hasil. Jadi kalau dia dapat hasil, dia akan berjuang seterusnya. Itulah yang saya buat sampai dorang boleh bertahan dengan saya lah. Luar biasa ya. Sekali lagi tepukan yang gemuruh kepada Puan Sur. Kerana Puan Sur ya yakin terhadap produk CNI, yakin terhadap syarikat, yakin terhadap promosi, ya rancangan perniagaan CNI, insentif CNI, dan juga yakin terhadap sistem ya CNI
menjalankan usaha dengan niat nawaitu yang baik, yang ikhlas, dengan jujur juga menjalankan perniagaan CNI. Jadi setiap bulan beliau dapat mencapai hasil yang cukup lumayan. Tepukan yang gemuruh kepada Puan Sur. Mudah-mudahan tahun ini anda akan menjadi pearl, anda juga akan memiliki tabung kereta satu hari nanti, Puan Sur. Tahniah dan syabas sekali lagi. Naik pangkat ruby, tahniah. Hebat. Kita teruskan dengan topik yang satu lagi, yaitu penerapan dasar ABC. Sebenarnya ABC ini sangat-sangat penting. Kenapa? Kerana kita boleh meminjam kekuatan, menggunakan kewibawaan upline kita, ataupun kita punya pemimpin upline kita untuk buat penajaan dan jualan dalam aktiviti home party ke ataupun dalam aktiviti satu bertemu dengan satu dalam platform itu, kita boleh manfaatkan dasar ABC ini. Apa itu A, apa itu B, apa itu C? A adalah advisor, penasihat. Biasanya pemimpin upline akan mainkan peranan ini. B, apa dia? Bridge, penghubung. Bridge, penghubung ataupun titian. Andalah sebagai seorang CBO, bila anda mulakan perniagaan CNI, anda kena tahu macam mana memuji upline, pemimpin kita. Sebab ini adalah etika perniagaan. Bila anda memuji, bila anda sanjung tinggi upline anda, sponsor anda, ataupun upline anda, ataupun leader anda, pemimpin anda selalu meminjam kekuatan mereka, kebijaksanaan mereka, pengalaman mereka untuk menaja, untuk menjual. Jadi lebih cepat, sukseslah bagi anda dalam kerjaya CNI. C, pelanggan, prospek kita. Jadi bila kita menjalankan ABC ini, perlu kita hati-hati. Peranan B ini sangat-sangat penting. Dan peranan sebagai A, penasihat ataupun advisor ini juga sangat-sangat penting untuk menjayakan penajaan, untuk menjayakan jualan. Bagaimana B memainkan peranan? Bagaimana A memainkan peranan? Berikutnya kita tengok slide yang satu lagi. Okay, cara menjalankan ABC ini mulakan dengan B. B kena memperkenalkan A. Memperkenalkan dengan A. Biasanya kena buat pujian. Biasanya kena berikan penghormatan kepada A. Advisor ini memang luar biasa dalam wellness, dalam kesihatan. Beliau seorang doktor, beliau seorang pakar dalam pemakanan. Beliau juga sangat berhasil dalam jualan langsung dalam CNI. B memperkenalkan C kemudian. B memperkenalkan C kemudian kepada A. Dan peraturan tempat duduk. B dan C duduk bersebelahan. A dengan C duduk berhadapan. Biasanya sebab B itu kena teman, kena teman prospek supaya dari segi psikologi C macam diyakini ada teman untuk duduk bersama, jadi duduk bersebelahan. A dan C duduk berhadapan. Jadi B perlu memberikan perhatian semasa A bercakap. B kena bersetuju dengan A bila A menjawab ataupun memberikan ceritalah, memberikan cerita ataupun meyakinkan C prospek anda. Jadi B kena mengangguk kepala, mencatat nota ataupun selalu mendengar dengan baik-baik dan bersenyum. Jadi ini menunjukkan penghormatan kepada A, advisor, dan juga pujian selalu kepada advisor. Menjadi titian bila nak sambung topik, bila nak buat tindakan yang seterusnya. Jadi B kena mainkan peranan untuk meyakinkan C, customer. Jadi customer barulah percaya akan B. Barulah C, customer akan hormat advisor, penasihat. Jadi peranan B itu sangat-sangat penting bagi anda sebagai seorang CBO
ya sebelum kita naik pangkat diamond, sebelum kita naik pangkat double diamond, kita perlu ya peperanan baik ya sebagai seorang B, selalu memuji ya kehebatan upline, kepakaran upline kita. Biar upline itu boleh mainkan peranan untuk meyakinkan C prospek kita. Jadi ini adalah peranan bridge ataupun B sebagai seorang titian, sebagai seorang penghubung. Ya, ini adalah dasar ABC. Kemudian kita tengok lagi senario bagaimana. Okey, sebelum perjumpaan B perlu memberitahu C berkenaan dengan A. Ya, contoh, kawan saya Encik A yang menguruskan perniagaan sendiri di CNI. Encik A sangat berjaya dalam kerjayanya. Supaya C ini menaruh keyakinan. Dia hormat, barulah dia percaya. Ya, jadi sebelum ini kena eratkan silaturahim lah antara tiga-tiga pihak ini. Ya, B mainkan peranan yang sangat-sangat penting untuk menjalinkan hubungan itu. Ya, jadi kita tengok macam mana senario ya untuk ya keadaan ini. Senario nombor 1 kita persilakan Juraida untuk bacakan. Silakan. Assalamualaikum Cik Rizwan. Cik Rizwan, inilah yang saya pernah bagi tahu. Ingat tak? Ini adalah Encik Zaidi. Beliau sangat-sangat berpengalaman dalam bidang marketing ni. Ingat tak yang kita ada selalu cakap tu pasal marketing, pasal sponsoring kan dalam bisnes CNI ni, pasal selling dan sebagainya. Itulah semenjak ni tahu kan saya dah menceburi bidang dalam perniagaan CNI. Cik inilah yang banyak membantu saya, banyak mengajar saya dengan secara meluasnya macam mana kita nak mengembangkan lagi perniagaan kita dalam bidang ni. Saya banyak belajar daripada beliau. Terima kasih. Luar biasa Juraida. Ya, dengan secara yakin, dengan secara ya hormat, dengan secara menganjung tinggi ya terhadap upline. Jadi upline ni pasti dia akan lebih yakin. Pasti silaturahim antara A dengan B ini, advisor dengan B, penghubung ini lebih akrab, lebih baik. Jadi A ini dapat memainkan ya peranan dengan lebih efektif lagi bila jumpa. Jadi B, Juraida ni mainkan peranan dengan efektif. Ya. Senario yang kedua, seterusnya Juraida. Okey. Encik Rizwan ya, masih ingat tak yang saya pernah beritahu dulu? Saya tahu Encik Rizwan ni memang berminat ya untuk membina kerjaya, mendapatkan pendapatan yang lebih secara sendiri. Jadi sekarang ni bolehlah anda kongsikan, boleh anda bertanya dengan beliau, okey, Encik Rizwan. Beliau ni Encik Zaidi ni dia boleh berkongsi pengalaman beliau di dalam bidang ini sebab beliau sebenarnya dia sangat terkenal, bukan saja di dalam CNI, malahan dia banyak memberi ceramah-ceramah di syarikat-syarikat besar, banyak berkongsi tentang pengalaman beliau, tentang ilmu beliau dan sebagainya. Sangat luar biasa bagusnya. Ya, jadi pengenalan ini memang sangat-sangat bagusnya. Kalau pengalaman upline advisor ini sangat berjaya dalam kerjaya, jadi ya tiaplah sebegini. Kalau upline saya, kalau pemimpin saya, dia pakar pemakanan, saya tiap dia ya sebagai pakar pemakanan memang sangat luar biasa ya, cerita produk dan juga bila perkongsikan cadangkan produk, beliaulah banyak pengalaman. Boleh juga dengan cara ini. Jadi B mainkan peranan yang sangat-sangat penting. Semua CBO kena mainkan peranan ini. Sebab bila kita memuji, bila kita menyanjung, bila kita menghormati orang lain akan menghormati kita. Jadi downline juga akan ikut bersama-sama. Ini etika jualan langsung. Kalau kita praktikkan dasar ABC ini selalunya sekerap mungkin. Bila buat secara begini, jadi hubungan antara downline upline ya keluarga besar CNI ini akan jadi semakin mantap, semakin baik, ya semakin harmoni. Jadi lebih dinamik ya platform persekitaran perniagaan CNI ini ya. Terima kasih Juraida. Senario yang ketiga macam mana ya anda tee up?
memang hari ini saya sangat-sangat berbanggalah saya dapat menjemput Encik Rizwan ya, sebagai mentor saya yang telah banyak membantu saya membina kerjaya saya daripada zero to hero. Kalau dulu dalam masa sebulan saya susah sangat nak menjana pendapatan, contohlah dalam RM1,000 tetapi setelah beliau memberi panduan, memberi motivasi macam mana saya boleh menggandakan lagi pendapatan saya, menggandakan lagi saya punya kita buat lebih dalam sponsoring, selling dan kita banyak jangan lupa untuk memberi servis yang terbaiklah kepada customer kita, kepada pelanggan kita. Itulah panduan-panduan yang banyak beliau berikan kepada saya dan motivasi supaya saya jangan putus asa. Kini saya dengan bangganya dapat memberitahu dengan semua orang lah sebagai motivasi pendapatan saya bulanan saya melebihi 5 juta sebulan. Alhamdulillah. Banyak-banyak terima kasih kepada mentor saya Encik Rizwan. Terima kasih Encik Rizwan. Pelakon yang luar biasa. Tepukan yang gemuruh kepada Curaida. Memang luar biasa ya. Kalau anda cerita dengan begini, pastinya happy lah ya. Bila upline dengar, advisor dengar, happy lah. Prospek dengar pun dia rasa percayalah, dia rasa hormat kan. Jadi pujian ini selalu kita bina ya, tabiat ini. Jadi bagaimana ya secara real, secara praktikal ya seorang leader yang luar biasa untuk menjalankan peranan advisor ini. Ya, peranan sebagai seorang penasihat. Bagaimana beliau menjalankan peranan ini. Jadi berikutnya kita rasa sangat-sangat bersyukur kerana kita dapat menjemput seorang leader yang luar biasa, Diamond Agency Manager. Ya, beliau wanita besi yang membuka rangkaian besar dan kukuh di Melaka. Beliau juga sangat-sangat hebat dalam cerita produk, ya, dalam demo produk, dalam membimbing ya kumpulan ya beliau di Melaka dan di luar Melaka. Beliau adalah Diamond Agency Manager yang kita segani. Puan Suhaila, dipersilakan. Ya, ceritakanlah ya bagaimana anda ya menjalankan, menerapkan dasar ABC sebagai penasihat. Bagaimana? Alhamdulillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat salam perkenalan. Okey, kepada semua. Okey, yang tadi saya punya apa teknik ABC ya, Mr. Chanya. Okey. ABC tu yalah kalau kita dah buat keputusan untuk buat CNI, jadi okey, daripada CBO lama-lama bila kita dah naik pangkat, kita ada income, kita jadi A lah, jadi advisor lah, kita jadi upline. Okey. Tugas anda nak buat CNI ni, bila anda dah buat keputusan nak buat CNI, yang pertama macam saya, lengkapkan diri kita sebagai upline. Sebab kita nak besarkan kumpulan, kita kena mendahului mereka. Jadi maksudnya apa yang perlu kita buat ialah lengkapkan diri kita, cepat-cepat pandai produk, cepat-cepat pandai marketing plan. Kemudian cepat-cepat pandai demo, cepat-cepat pandai cakap. Jadi anda dah jadi upline. Bila anda dah jadi upline, okey, anda mesti ada downline atau network, ya, rakan kongsi anda. Okey, macam saya di sinilah nama saya sebenarnya ada tempat, saya ada office sebab saya dengan suami saya dah cakap nak buat CNI. Okey, bila nak buat CNI, di office saya lengkapkan dengan produk-produk CNI. Di dalam pejabat saya ni, kemudian ada kerusi dan meja tempat saya duduk dan juga kalau misalnya network saya bawa prospek, saya memang duduk di sini. Kalau saya dulu, saya tak ada center, saya tak ada office, saya akan jumpa downline saya di DC lah, di tempat banyak produk lah. Okey, kemudian apa yang ada, okey biasanya downline saya kalau dia nak buat prospek, dia akan call. Macam Kak Azhar, kadang-kadang Kak Zainab ke, downline saya akan telefon. Kak Su, saya petang ni saya nak bawa orang ni siapa-siapa. Dia memang nak cari income. Jadi, ada yang datang sini yang ada masalah penyakit, ada yang datang sini sebenarnya dia tengah mencari-cari peluang. Okey, bila kita dah standby lah, bila dia datang sini, okey, kita cerita macam saya selalu sebenarnya, bila dia datang, CNI,
dia orang sebenarnya biasanya network saya tu dia dah cerita dengan prospek dia siapa saya. Saya akan beritahu dengan dia, jangan beritahu, jangan cakap depan saya. Saya memang saya malu sebenarnya kalau downline saya puji ataupun tee up saya depan dia orang, saya tak apa suka. Biasanya dia orang akan beritahu kat Suhaila ni siapa, dia buat full time CNI, dia ni dah diamond, dia ni dah apa, dia akan cakap di belakang saya. Jadi bila dia datang sini, saya dah kenal dia, so welcome. Saya sebenarnya akan buka minda tentang CNI, macam mana, kemudian biasanya sebab saya akan bincang dengan network saya, macam mana pun kita nak tangkap ikan hari ni, ikan mesti dapat. Kalau misalnya dia tak masuk ahli tu, dia mesti akan beli satu barang. Ataupun kalau dia nak mencari-cari peluang perniagaan, saya akan cerita sampailah orang tu rasa, memang CNI boleh buat sampai dia balik tu dia happy, dia positif. Dekat sini macam-macam Mr. Chan. Bila dia datang sini, saya dah network saya dah tahu dah akan buatkan kopi kita kan. Kalau perempuan kita baca kasuri kafe, kalau lelaki biasa kita buatkan kopi tongkat ali. Lepas tu kalau misalnya dia banyak tanya tentang CNI produk, kita orang terus dah cerita peluang, terus buat demo. Kalau saya registerkan dia, biasanya kalau dia dah berjaya ataupun dia memang nak mencari peluang, dia akan ada repeat datang kali kedua, kali ketiga. Sampailah bila dia biasa dah kali kedua tu, kita akan bukakan CBO sistem lah. Sebab bila dah ada CBO sistem tu, lebih mudah kerja kita. Kalau orang tu dia nak buat, dia akan selalu checkpoint, dia akan selalu tanya, macam itulah. Sebenarnya ABC ni sebenarnya sangat-sangatlah berkesan. Kalau anda nak buat bisnes, anda nak besarkan rangkaian anda, sebab saya sebenarnya betul-betul 6 bulan saya buat, tim kami buat, saya memang open kepada network saya. Setiap hari anda datanglah, bawalah prospek. Dia negatif ke, positif ke, kita sama-sama buat. Sebab ABC ni tak semestinya bertiga. Kadang-kadang ada network saya nama dia Zahid, dia dah AM, 2 minggu dia AM. Dia sekali bawa prospek dia tu sampai 5-6 orang. Tapi saya tak buat dekat bilik ni, saya buka bilik tengah tu, kita buat closing beramai-ramai. Lepas satu, cerita testimoni, cerita produk, cerita demo, itu pun sebenarnya teknik ABC juga. Tapi biasanya memang, alhamdulillah setakat ni, kalau bawa 5-6 orang tu, sale satu hari dekat 1,000-2,000 lah. Sebab memang kita closing kau-kau punya. Itu teknik ABC lah. Okey, itu yang pengalaman yang dekat sini. Luar biasa ya, Suhaila. Mesra, melayan dengan secara proaktif, meyakinkan prospek ya. Walaupun 5-6 orang pun tidak apa. Yang penting ialah keyakinan diri itu mesti ada. Betul. Sebab apa saya penajaan. Sebab saya beritahu dengan network saya, kita buat betul-betul. Jadi kalau hari ni 5-6 orang kita tak nak dia, kita pun sebenarnya sebagai upline, kita sebagai leader, kita tak nak network kita balik hampa. Alamak, tak berjaya lah Kak. Tak nak. Jadi macam mana pun kena ada dengan tim kita mesti selalu, okey, kau bawa, okey, dia ni siapa? Kau nak dia macam mana? Kita tengah cari peluang, okey. Kalau cari peluang, kita kena buka minda betul-betul. Kita kena buktikan kebolehan, kemampuan diri, kemahiran itu ada. CAP, rancangan perniagaan faham, demo produk, dan sebagainya, ilmu produk itu faham ya. Luar biasa. Bukti. Bagus. Okay. Silakan teruskan. Okay. Bagus. Lepas tu kita pula sebagai macam contohnya macam downline saya yang bawa prospek atau network kita yang bawa kita pun. Okey, mula saya tak akan biarkan dia senyap. Saya nak dia pun main peranan. Maksudnya bukan saya bercakap, dia pun kena bercakap juga. Maksudnya contohnya kalau saya sendiri, Kak Azhar sendiri ataupun Zainab sendiri dia bawa orang kan. Orang mungkin dia tengok saya sebagai bukti, tapi saya akan beritahu Kak Azhar sendiri. Saya pun akan tee up Kak Azhar. Kak Azhar sendiri, dia bekerja di kilang part time tapi income dia boleh sampai dapat dekat 9,000. Kak Nak ni buat kuih 1 bulan boleh dapat. Jadi sekurang-kurangnya prospek dia yang datang tu, bukannya CNI ni Kak Suhaila seorang. Rupanya yang biasa-biasa, yang kawan-kawan dia orang ni pun yang ajak, walaupun dia hanya bekerja, dia boleh buat part time pun boleh dapat income. Jadi saya nak kawan dia tu pun respect dengan Kak Azhar. Saling menghormati. Bagus. Kena macam tu. Semua saya macam tu. Kalau misalnya sinergi, semangat pasukan.
Ya, kena macam tu, kena. Dia kata kita buat secara teamwork, buat sungguh-sungguh. Kita nak ada hasil dia. Itu sama je sebenarnya. Cak, sama je cara Memang dia. sangat penting sebab kekuatan pasukan itu bila kita sinergi, kita akan lebih handal, kita akan lebih mantap. Dan downline akan lebih senang, mudah untuk menjalankan usaha kerjaya CNI ini, perniagaan CNI ini. Bagus. Ya, tepukan gemuruh kepada Puan Suhaila. Teruskan. Kalau ada Okey. Sebenarnya sekarang ni teknik ABC ni sebenarnya bukan sahaja kita nak buat offline. Okey. Sebenarnya macam mana dia nak kita tu biar ada hubungan dengan network kita. Okey. Bila kita dah jumpa, mungkin dia dah register ahli. Saya sebenarnya setakat ni lah, sesiapa yang datang tak pernah tak jadi ahli kalau datang sini. Sebab apa? Saya akan beritahu, selalu dia orang cakap, masuk ahli CNN macam mana? Saya akan beritahu, beli je mana-mana barang. Atas RM50, tahniah anda dah jadi ahli. Mesti cakap. Kadang-kadang dia beli barang tu baru 40, saya kata tambah satu lagi. Tahniah akak dah berjaya jadi ahli CNN. Percuma. Akak beli barang dah jadi ahli, itu satu. Bila dia dah jadi ahli, dia akan beli barang. Kemudian kita sekarang ni bukannya offline aja, kita nak biar ada jaringan, orang kata terus dengan network kita, dengan network yang baru. Sekarang ni ada teknologi yang bagus iaitu grup WhatsApp. Jadi buat grup WhatsApp. Bila buat grup WhatsApp, orang baru je kita masukkan dalam grup tu. Jadi saya akan buat siapa yang macam serius, satu grup untuk team fighter. Fighter tu adalah masing-masing AM yang jadi AM, leader semua kita akan beritahu info-info untuk leader. Macam mana bulan ni. Pasukan teras anda. Ini apa-apa leader. Okey, kadang-kadang dalam grup WhatsApp yang orang-orang baru ni, kita sebenarnya dalam grup-grup ramai-ramai ni, saya punya grup dah ada 2. Satu grup tu dah 256 orang dan satu grup lagi tu dah 100 orang. Okey. Jadi dalam grup tu, kita dalam tim leader tu, kita akan beritahu, okey, grup ni, okey, korang yang ada masa mesti setiap hari mesti ada hantar 2-3 produk, setiap bulan, setiap minggu mesti update apa promosi setiap bulan. Kemudian setiap kali anda beli barang, tolong updatekan juga. Jadi sebenarnya dalam grup WhatsApp tu sebenarnya sangat berkesan. Sebab apa saya kata berkesan? Sebab bila dulu saya mula-mula saya update, saya hari-hari beli barang saya update gambar. Anda tahu tiba-tiba mesti ada 2-3 orang WhatsApp personal saya, dia cakap, "Kak, banyaknya kau beli barang, kau buat apa?" Dia kata, "Betulkah ada orang order barang?" Lepas tu kalau nak tahu, datanglah sini. Saya selalu ajak datang ke ofis saya selalu cerita macam mana. Jadi lama-lama bila dia orang tengok, dia orang sendiri pun dah jadi macam kita. Update. Kat sini kita nak kenal pasti macam mana nak fight AM. Kita nak kenal pasti sama ada beliau ni sebenarnya nak guna-guna saja-saja ataupun dia orang ni adalah fighter macam kita juga. Bila dia dah AM dia fighter, kita kelaskan dia masukkan dalam team fighter kita. Jadi maksudnya kita selalu salurkan info-info yang penting. Okey, kadang-kadang macam saya, kadang tak dapat mendedarkan pengetahuan, menggunakan maklumat produk dan sebagainya. Bagus. Masa sebelum PKP hari itu memang saya tiap minggu, memang 2 minggu sekali memang ada buat meeting leader datang ke tempat saya. Tapi bila dah PKP ni masing-masing biasalah online ni cuma kita call aje lah. Tapi maybe bulan 3 kita dah start balik. Luar menguji kehebatan Puan Suhaila secara online, WhatsApp group dan sebagainya. Social media. Kena buat. Kalau kita nak buat, kita serius buat, kita kena buat. Kita kena buat macam tu. Lepas tu kena call juga leader, kita kena maksudnya kena rapat dengan leader-leader kita. Itulah sebabnya 4 fundamental itu sangat-sangat penting. 4S itu sangat-sangat penting. Betul. Service, selalu menjual, selalu sponsor Betul. Dan schooling. 4 fundamental ialah kena kita aktif dalam menaja, aktif dalam menggunakan produk supaya ada pengalaman macam Puan Suhaila. Puan Suhaila saya yakin sangat berpengalaman. Jadi beliau tidak gagal dalam memainkan peranan A. Tapi bagi usahawan ataupun CBO yang baru mungkin akan gagal sebagai A pada peringkat permulaan. It's okay. Sebab apa? Kena menjalani proses itu barulah lebih pengalaman macam Puan Suhaila.
Anda terlatih. Bila Anda terlatih, Anda teruskan usaha aktif untuk mencadang produk, aktif membina rangkaian pelanggan dan rangkaian organisasi, Anda akan jadi lebih hebat, luar biasa macam mereka ini. Betul Ya, kan? insyaAllah. Teruskan. InsyaAllah. Kalau ada apa nak tambah lagi. Apa saya dah sebenarnya dia semua sama aja, cuma mungkin kadang-kadang ada yang yang masuk ni dia nak buat tapi tak tahu macam mana. Tapi anda carilah leader anda siapa. Ada leader-leader anda di atas sana yang buat mungkin tak mengenali anda, tapi anda nak buat, anda cerita saya nak buat, macam mana saya nak buat. Jadi leader-leader anda akan membantu anda. Very good. Yang paling penting anda buatlah grup WhatsApp untuk tim anda, untuk Saya grup masih ingat anda. Puan Suhaila selalu tee up Ridwan, selalu tee up Murad sebagai B. Sekarang ni Puan Suhaila jadi A advisor untuk membantu B, ya, downline anda dan juga ya prospek ataupun CBO yang lain untuk menjayakan ya jaringan mereka lah. Jadi bagus. Peranan A ini sangat-sangat penting, ya. Tepukan yang gemuruh kepada Puan Suhaila. Ya, mudah-mudahan Anda juga dapat inspirasi, dapat ilham daripada Puan Suhaila dan teruskan perjuangan dengan lebih sukses lagi. Terima kasih. Anda ya seperti Puan Suhaila, Puan Sur dijemput untuk berkongsi di platform ini. Sebab yang penting bukan teori, yang penting ialah tindakan Anda. Yang penting ialah latihan Anda. Yang penting ialah praktis Anda. Bila Anda praktis, bertindak, pengalaman itu akan memberikan kekuatan kepada Anda. Dan kekuatan Anda kalau kita sama-sama ya pinjam, dia akan menjadi sinergi. Sinergi pasukan akan lebih memudahkan kerjaya Anda. Jadi ini penting. Prinsip ya dasar ABC ini perlu kita terapkan dalam aktiviti seharian. Dan juga form HD ini perlu kita manfaatkan supaya kita sama-sama bangunkan rangkaian pelanggan dan juga rangkaian organisasi kita. Ya, terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada Puan Suhaila. Jadi untuk malam ini, terima kasih. Manfaat form HD dan juga penerapan dasar ABC yang dicadangkan, ya Puan Suhaila tadi. Thank you very much. Saya serahkan balik masa kepada Ridwan. Thank you very much. Okay, Mr. Jan. Thank you Ridwan. Oh dah. Saya ingat nak buat rumusan tadi. Okay, alright. Terima kasih kepada. Saya serahkan balik pada Ridwan. Ya. Okay, baik. Terima kasih Mr. Jan. Dan juga terima kasih kepada dua orang speaker yang cukup luar biasa pada malam ini. Jadi sebelum kita meneruskan lagi, boleh tak semua buka kamera terlebih dahulu, kita ambil gambar ramai-ramai. Boleh buka kamera. Cik Zaidi boleh tolong ambilkan gambar, Cik Zaidi. Pelakon yang hebat pada malam ini bersama-sama dengan Juraida. Ya. Mungkin kita akan calonkan mereka dalam Akademi Filem akan datang. Okey, boleh buka kamera semua? So sekarang kita ada 103 orang dalam ni. Berapa page Cik Zaidi? Ada 5 page. Jadi memang 5 page. Ya, alright. Okey, untuk page yang pertama, semua ready? Okey. Bentar ya. Tunggu sikit. Okey, page yang pertama. Alright. 1, 2, 3. Okey, itu page yang pertama. Pergi pada page yang kedua. Alright. Senyum semua. Nanti gambar tak cantik. Alright. 1, 2, 3. Itu yang kedua. Okey, kekalkan senyuman. Okey. Page yang ketiga. 1, 2. Lebarnya senyuman Juraida. Okey, yang keempat. 1, 2, 3. Okey. Yang terakhir. Dan yang terakhir.
Okay, 1, 2, 3. Okay. Okay, settle Alright, terima kasih kepada Cik Zaidi di atas pengambilan gambar. Nanti kita akan kongsikan kat dalam grup sebentar nanti. Okey, jadi sebelum kita berakhir pada malam ini, sekali lagi saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada semua speaker-speaker kita sekali lagi, iaitu yang utamanya Pengetua Akademi Perniagaan CNI iaitu Mr. Chan Kok Liang, dan juga dua tetamu istimewa beliau iaitu Ruby Agency Manager Puan Zainab Amir Hamzah ataupun lebih dikenali sebagai Puan Sur, dan seterusnya Diamond Agency Manager Suhaila Muhammad Asid daripada Melaka. Okey, memang hebat-hebat dan banyak benda yang mereka kongsikan dengan kita pada malam ini. Okey, so tadi pun Puan Suhaila cerita panjang berkenaan dengan AVC, dan bagi saya memang saya nampak memang cukup-cukup berkesan kalau kita amalkannya secara konsisten. Dan betul kata Mr. Chan, tanpa pengalaman nak cerita apa pun kita tak pandai. Sebab tu berani gagal terlebih dahulu. Okey, tak semestinya kita buat ABC kali pertama, kali kedua kita boleh berjaya. Yang penting pengalaman yang kita dapat daripada perkongsian kita itu. Okey, so benda ni adalah cuba jaya. Dari masa ke semasa, bila kita makin upgrade, kita akan nampak perubahan dari segi diri kita tu sendiri. Alright, so memang cukup best malam ni. Kita dah belajar tentang form HD, macam mana nak mulakan bual bicara, bagaimana untuk orang baru gunakan ataupun pinjam kekuatan leader-leader mereka sebagai advisor. Okay, so sekarang ni untuk CBO baru, pastikan anda bersedia untuk menjadi jambatan ataupun lebih dikenali sebagai bridge untuk menghubungkan antara anda punya prospek dengan leader anda, dengan pemimpin anda. Alright, so saya faham, saya tahu malam ni ramai yang dah dapat absorb, yang boleh terima tentang apa yang telah disampaikan pada malam ini. Tapi kalau setakat dengar je tak guna, pastikan mulai esok mula bertindak dan mula amalkan apa yang diajari oleh Mr. Tan dan juga dua speaker hebat kita sebentar tadi. Alright, so sebelum kita berakhir pada malam ini, sedikit perkongsian lagi daripada saya, sedikit update. Bagi mereka yang ikut cabaran posting HSC Omega 3, pastikan anda terus buat posting. Yang mana apa yang anda perlu lakukan adalah apa-apa posting berkaitan dengan CNI, berkaitan dengan gaya hidup anda, berkaitan dengan kesihatan, jangan lupa letak hashtag EBLC17. Itu sahaja. Teruskan, dan kita kalau ikutkan cabaran ini bermula daripada 9 Februari dan akan berakhir pada 9 Mac. Jadi ada masa 2 minggu lagi untuk anda turut serta posting HSC Omega 3 ini. Okey, apa yang anda lakukan? Posting dekat FB anda sendiri. Okey, yang mana baru join, alamak aku ketinggalan. Jangan risau, tak ada masalah, join saja. Mulai hari ini, mulai esok pun anda boleh start lagi. Okey, tak semestinya ianya adalah konten ataupun posting anda sendiri, tetapi boleh jadi juga yang anda share daripada page-page lain, daripada page CNI Malaysia sendiri ke, ataupun daripada page-page yang memberikan manfaat, yang anda rasakan orang cakap memberi kebaikan kepada orang ramai. Jangan lupa hashtag EBLC17 untuk memudahkan kita mencari posting anda di penghujung cabaran nanti. Okay, so cuba dapatkan like sebanyak yang mungkin, sekurang-kurangnya kalau boleh dapat 100 ke atas, dan anda ada peluang untuk menang hadiah utama. Buat banyak-banyak posting sebanyak mungkin, tapi orang cakap jangan monoton dia satu. Mungkin ada sehari anda buat gaya hidup, besok anda cerita tentang produk, lusa anda tentang cerita pasal personal anda sendiri, minggu sekali lagi anda cerita pasal testimoni. Okey, selang-selikan posting anda, hiaskan, indahkan FB anda dengan posting-posting yang menarik, yang boleh menarik minat orang ramai untuk membaca, untuk mengikuti posting daripada anda sentiasa. Okey. Alright, so benda ni bukan setakat ini. Sebenarnya kita nak menggalakkan anda untuk banyakkan posting. Tadi pun Puan Suhaila dah cerita, Puan Su pun dah cerita, banyakkan guna online selain daripada offline sendiri. Sebab lepas PKP kita nampak trend online ni semakin meningkat mendadak-dadak dalam masa beberapa minggu saja. Dalam masa beberapa bulan ni tak sampai setahun lagi. Kita nampak trend dah berubah. Sebab orang tak boleh nak jumpa secara fizikal, so lebih banyak orang berkecimpung dalam dunia sosial media. Okey, teruskan lagi cabaran anda. Dan seterusnya saya ingin berkongsi dengan anda satu lagi. Jangan lupa minggu depan 2 hari bulan Mac, kita akan ada kelas EBLC Starter
yang mana ini adalah khusus untuk CBO baru yang join tahun 2021. Okey, yang mana untuk mereka yang baru first time join akan dapat hadiah istimewa. So anda selaku leader-leader yang dah join, pastikan anda galakkan CBO anda untuk join EBLC Starter ni, yang mana kita akan menceritakan secara ringkas tentang syarikat secara keseluruhan dan apa yang mereka perlu lakukan next. Macam mana nak guna voucher, kekal sihat untuk voucher keluarga bahagia ke, lelaki tampan ke, wanita jelita ke, dan apa yang mereka patut tahu, benda-benda ringkas berkenaan dengan CNI, semua akan diceritakan di dalam EBLC Starter ini. Okay? So pada kali ini kita cukup bertuah kerana Mr. Alex, Diamond Agency Manager Diamond Agency Manager kita sanggup untuk berkongsikan dengan anda sekali lagi tentang tentang cerita ringkas berkenaan dengan CNI untuk menjawab segala pertanyaan. Dan yang best lagi, kali ini kita akan bersama-sama juga dengan seorang pemimpin yang luar biasa, datang jauh daripada Changlun, iaitu Double Diamond Agency Manager Puan Hajah Siti Rawan, yang akan berkongsikan tentang persoalan-persoalan yang lazim ditanyakan di pasaran. Okey, so pastikan anda follow. Dan untuk orang baru, jangan lupa untuk isikan mereka borang atau minta mereka isi borang, yang mana borangnya akan diedarkan dalam minggu ini. So nantikan borang EBLC Starter ni di dalam grup WhatsApp yang anda sertai. Okay? Dan seterusnya lagi, untuk EBLC Fundamental, sambungan daripada kelas pada malam ini akan dilakukan pada 16 Mac. Okay? Kira-kira dalam 3 minggu lebih lagi dari sekarang, yang mana kita akan ada topik yang lebih menarik bersama dengan masih lagi dengan kita punya Pengetua Akademi Perniagaan CAN, iaitu Mr. Chan Kok Liang, dan berserta dengan sharer speaker-speaker jemputan beliau. Siapa mereka? Sama-sama kita nantikan. Kita akan update dalam waktu yang sebelum sesi itu dijalankan. Alright. So setakat itu dulu perkongsian kami semua pada malam ini. Segala salah dan silap harap dimaafkan, dan apa harapan kami, semoga apa yang dikongsikan oleh speaker jemputan kita memberi manfaat untuk anda meneruskan tindakan selanjutnya di dalam CNI. Terutamanya untuk mereka-mereka yang baru join, yang masih blur-blur tak tahu nak buat apa. So hari ini kita dah bagi cara, kita dah bagi jalan yang paling ringkas untuk anda gunakan sebagai senjata. So tak payah nak pening-pening kepala, nak study on the spot semua benda. Yang penting bawa anda punya prospek, jumpa dengan upline, jumpa dengan pemimpin anda untuk mereka berceritakan dengan lebih detail lagi, dengan lebih lanjut lagi. Dan seterusnya mereka dapat join sebagai seorang CBO di bawah rangkaian anda. Jadi sekian dulu daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Bye-bye.
Cinta